Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syifnia binti Ahmad Zakini, nombor matrik 10GPM 20F2057. Pada video kali ini, kami akan membuat ulasan video tentang tajuk pembangunan yang pesat banyak memberi kesan kepada alam sekitar. Pencemaran alam sekitar boleh didefinisikan sebagai sesuatu perkara yang mengotorkan alam sekitar sehingga boleh menjejaskan ekosistem di muka bumi ini. Dewasa ini, era permodenan menderaskan lagi pembangunan negara. Pelbagai projek sosioekonomi dijalankan begitu pesat untuk meningkatkan taraf pembangunan negara. Namun, kita alpa tentang kesan terhadap alam sekitar yang boleh membahayakan diri manusia. Air merupakan sumber penting dalam kehidupan manusia dan menyokong kepada sistem kehidupan global. Manusia memerlukan air untuk menjalankan aktiviti harian seperti pertanian, perikanan, perindustrian, pengangkutan dan sebagainya. Namun air semakin hari semakin tercemar lantaran sikap tidak bertanggungjawab sesetengah pihak. Sebuah kilang haram di Jalan Kulai Kota Tinggi dikenal pasti sebagai punca pencemaran Sungai Johor. Kilang yang menjalankan operasi kita semula dan sepanjang kejadian dari Julai hingga Ogos lalu itu, Sungai Johor dicemari dengan pembuangan bahan kimia berbahaya. Perkara itu didedahkan Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Datuk Ayub Jamil. Katanya pemeriksaan oleh Badan Kawal Selia Air Johor mendapati terdapat bau yang tidak normal dalam air terawat di loji pada 19 Julai. Hasil siasatan Majlis Perbandaran Kulai pula mendapati kilang berkenaan tidak mempunyai lesen dan menjalankan aktiviti perniagaan kita semula secara haram. Satu notis kompon mengikut Seksyen 70-1 dan Seksyen 72-1-B Akta Jalan Parit dan Bangunan dikeluarkan supaya pemilik premis meruntuhkan bangunan berkenaan dalam tempoh 14 hari. Menurut Datuk Ayub, terdapat 2,500 kilang haram beroperasi tanpa lesen dikesan di semua 16 kawasan pihak berkuasa tempatan PBT di Johor. Katanya daripada jumlah itu, angka tertinggi dilaporkan adalah kawasan Majlis Bandaraya Iskandar Puteri MBIP iaitu sebanyak 1,694 buah kilang, Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJBE 190 kilang dan Majlis Perbandaran Kulai dengan 182 kilang. Beliau berkata demikian pada sidang Dewan Undangan Negeri Johor bagi menjawab soalan wakil BN bagi kawasan Sri Medan Zulkarnain Khamisan. Assalamualaikum, saya Nur Syazana binti Rahim dan nama matrik saya 10DPM 20F2041. Terdapat beberapa objektif yang ingin dicapai daripada penghasilan video ini. Antaranya ialah melahirkan masyarakat yang sentiasa menjaga alam sekitar. Yang kedua, memberi kesedaran kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga alam sekitar. Yang seterusnya, memupuk nilai yang baik seperti bertanggungjawab dan menghargai ciptaan Tuhan dalam diri masing-masing. Dan yang terakhir, memberi pengajaran tentang penjagaan alam sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adli Izfar Hida binti Abdul Rahim, nombor matrik 10DPM 20F2047. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi sudah Allah memperbaikinya, daripada surah Al-A'raf. Berdasarkan kepada ayat di atas, maka agama adalah perintah untuk beriman dan bertakwa kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama makhluk. Sudah pasti alam sekitar adalah sebahagian daripada ciptaannya. Dengan itu, melakukan kebaikan terhadap alam sekitar yang menjadi elemen utama alam ini adalah sebahagian daripada tuntutan untuk menjadi hamba yang bertakwa dan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Punca utama yang dapat dilihat secara zahir adalah berlakunya pembuangan sampah sarap oleh individu yang tidak bertanggungjawab ke dalam sungai. Marca pada ini masih terdapat individu sama ada secara sendiri atau menurut arahan orang atasan mereka untuk membuat sampah yang dihasilkan ke sungai-sungai yang berdekatan. Sehingga kan terdapat agensi swasta dari negara luar yang melancarkan kapal automasi penguntit sampah sepanjang Sungai Kelang demi mengatasi pencemaran yang telah lama membara di kawasan tersebut. Apabila disiasat, ramai individu yang membuang sampah sarap pada waktu malam di kawasan yang tidak dilihat oleh masyarakat keliling demi mengelak daripada ditangkap oleh penguat kuasa. Kemusykilan timbul kerana setiap kawasan mempunyai agensi atau syarikat yang menguruskan sampah sarap, tetapi masih terdapat golongan yang besar kepala
dan tidak mengambil berat tentang kesan pembuangan sampah kepada alam sekitar. Intihannya, masyarakat perlu sentiasa diberikan didikan dan peringatan supaya kesedaran terhadap perilaku yang salah akan timbul dan menghalang mereka daripada melakukannya. Pada masa yang sama, pencemaran juga berlaku akibat daripada pembuangan sisa-sisa kimia daripada kilang-kilang berdekatan tanpa sebarang tapisan. Situasi ini telah pun berlaku di Sungai Kim Kim, Pasir Kudang, di mana pembuangan sisa toksik dalam sungai terbabit bukan sahaja mencemarkan sungai, malah mencemarkan udara serta mengancam kesihatan masyarakat sekeliling. Pembuangan sisa-sisa kimia memerlukan kaedah yang betul dan menggunakan kos disebabkan pengusaha kilang-kilang ini mengejar keuntungan dan ingin menjimatkan kos. Mereka sanggup menggadaikan sumber alam, iaitu sungai. Jalan mudah yang diambil oleh individu yang tidak bertanggungjawab ini akan menyebabkan hidupan akuatik dalam sungai mati, seterusnya mengancam sumber air mentah di kawasan keliling. Oleh itu, pihak berkuasa seharusnya komited dalam menjalankan tugas dengan penuh integriti bagi mengekalkan kebersihan sungai-sungai di dalam negara ini. Sikap seperti melepaskan batuk di tangga harus dielakkan kerana ia merupakan budaya yang tidak sihat untuk perkembangan masyarakat. Tegasnya, melepaskan sisa-sisa kilang ke sungai adalah kesalahan yang menyebabkan pencemaran tidak terkawal berlaku. Akhir sekali, aktiviti pembalakan juga antara punca berlakunya pencemaran di negara yang kita cintai ini. Kegiatan pembalakan yang semakin hari semakin rancak tanpa sebarang tanda untuk berhenti bakal mengancam khazanah alam yang kita miliki. Pembalakan pokok-pokok untuk tujuan pembangunan dan industri pembuatan akan menyebabkan hakisan tanah berlaku dan masuk ke dalam sungai. Seterusnya, kehidupan akuatik dalam sungai akan terancam kerana telah ditelenggami dengan tanah-tanah daripada aktiviti pembalakan yang berdekatan. Selain daripada pencemaran, aktiviti pembalakan yang berleluasa juga mengakibatkan tanah runtuh dan bajing kilat berlaku. Itulah kesan apabila kita memusnahkan kejadian alam tanpa memikirkan akibatnya, kerana kelak bencana alam yang akan menimpa kita. Ibarat sudah terhantuk baru tergandah. Izaharnya, aktiviti pembalakan harus dipantau dan dikurangkan kerana pelbagai alternatif lain boleh diusahakan bagi tujuan pembangunan dan industri pembuatan. Semoga dengan inisiatif tersebut, masalah pencemaran dapat dikurangkan dan memelihara khazanah alam yang kita miliki. Pencemaran air berlaku disebabkan oleh pelbagai pihak. Walau bagaimanapun, pencemaran ini membawa banyak kesan. Pencemaran air akan memberi kesan kepada kesihatan manusia. Air yang tercemar mengandungi bahan kimia seperti sodium, nitrat, merkuri dan sebagainya yang boleh memudaratkan kesihatan manusia. Contohnya, sodium memberi implikasi kepada jantung, manakala merkuri dan plumbum pula boleh menyebabkan masalah saraf. Terdapat pelbagai penyakit yang berjangkit melalui air mandian dan air minuman seperti disentri, salmonella, Rhizosporidium dan hepatitis. Hal ini dikatakan terdapat sebuah laporan yang telah menyebabkan 2 beradik orang asli meninggal dunia dipercayai jangkitan kuman pada paru-paru disebabkan penggunaan air sungai yang tercemar. Berita ini dikatakan berlaku pada 9 Jun 2019 di Kuala Lumpur. Selain itu, tumpahan minyak yang berlaku di kawasan perairan akan membentuk lapisan minyak yang boleh mengancam organisma laut. Tumpahan tersebut akan menjejaskan tumbesaran dan kesuburan plankton. Hidupan laut seperti ikan, siput, udang dan ketam akan mati disebabkan oleh pembuangan sampah dan sisa toksik yang telah mengakibatkan pencemaran air di habitat hidupan laut.
Sebagai contoh, bahan kimia yang tumpah di Sungai Kim Kim yang berdekatan dengan Kampung Bukit Pulai, Pasir Putih telah menyebabkan pelbagai spesies ikan mati. Kejadian ini berlaku pada 10 Mac 2019. Hal ini akan mendorong kepada kepubusan hidupan laut. Akhir sekali, pencemaran air juga memberi kesan kepada tanah basah. Tanah basah menyediakan habitat kepada banyak organisma hidup dan spesies tumbuhan. Apabila fosforus daripada pencemaran bahan kimia ditambah dalam sistem air, rumpai air akan tumbuh dengan banyak. Dengan peningkatan fosforus, ianya akan menyebabkan ekosistem menjadi tidak seimbang. Terdapat beberapa langkah cara mengatasi pencemaran sungai. Langkah yang pertama ialah kerajaan perlu mengadakan kempen Cintai Sungai. Kempen ini menupukan kepada aktiviti-aktiviti gotong royong membersihkan sungai. Selain dapat merapatkan hubungan antara masyarakat, aktiviti gotong royong juga dapat menyemai sikap mencintai sungai kita dalam kalangan masyarakat setempat. Selain membersihkan sungai, aktiviti ini turut membabitkan kerja-kerja pengindahan sungai seperti penyediaan kemudahan rehat di sungai-sungai berkenaan, iaitu sebagai contoh sungai yang tercemar iaitu sungai di Johor. Aktiviti ini seharusnya diadakan secara berkala sepanjang tahun dan melibatkan pelbagai kategori di mana setiap kategori akan dipentandingkan. Selain itu, kempen ini diperbagaikan dengan aktiviti ceramah-ceramah, kesedaran di peringkat sekolah, pertandingan berwarna, ekspedisi sungai, gotong royong dan sebagainya. Jelaslah melalui kempen Cintai Sungai yang dijalankan di Johor ini bukan sahaja dapat mendidik tetapi juga mendewasakan masyarakat tentang kepentingan sungai dalam kehidupan. Seterusnya, peranan pihak media masa juga ditagih dalam menangani isu pencemaran sungai di Johor. Sejak dahulu lagi, semua masyarakat menyedari bahawa media masa memainkan peranan penting dalam mempengaruhi, membentuk dan mengubah cara pemikiran pembacanya. Apa sahaja yang ditayangkan dan dihebahkan akan menjadi ikutan masyarakat. Televisyen adalah satu media elektronik yang hampir dimiliki oleh setiap keluarga atau individu di setiap rumah. Sudah pasti, info mengenai keadaan sungai yang semakin tercemar serta langkah menjaganya dapat diakses dengan mudah. Sejurusnya, media masa kini perlulah lebih banyak memberi maklumat tentang isu-isu pencemaran sungai di seluruh negara melalui slot-slot iklan dan dalam siaran di televisyen. Sebagai contoh keadaan yang telah terjadi di Sungai Johor. Salah satu rancangan televisyen dikenali program aduan rakyat TV3 menjadi tatapan ramai. Hal ini disebabkan rancangan ini telah banyak membantu menyelesaikan pelbagai polemik dalam negara seperti gejala rasuah dan pembalakan haram. Justru itu yang paling terpenting sekali ialah melalui pencemaran sungai yang telah berlaku di Johor. Justru ini, program ini perlu mengupas dan membuat pendedahan pula tentang pencemaran sungai secara kerap. Hal ini apabila pihak pelaku, pemilik tanah yang berlaku di Johor ini dan pihak berkuasa tempatan dilibatkan bersama, jelaslah media masa juga dapat memainkan peranannya dalam memastikan sungai sentiasa dalam keadaan bersih. Oleh itu, setiap masyarakat secara tidak langsung akan menyedari dan akan menjaga sungai. Selanjutnya ialah pihak kerajaan perlu mengadakan undang-undang melarang pembuangan sampah syarat domestik ke dalam sungai. Menurut Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, sampah ditakdirkan sebagai semua bahan buangan sama ada dalam bentuk pepejal, cecair atau dalam bentuk gas yang dilepaskan, dikeluarkan atau diletakkan dalam alam sekeliling yang akan menyebabkan pencemaran. Pelepasan sisa toksik seperti yang telah dilepaskan oleh kilang yang berdekatan di Sungai Johor itu akan menjejaskan penumbuhan sinaran matahari dan kadar kandungan oksigen yang terlarut dalam air. Alga dan lumut yang menjadi sumber makanan hidupan akuatik juga akan terjejas. Akibatnya, kelangsungan rantaian makanan hidupan sungai akan musnah. Kedegilan masyarakat membuang sisa toksik dan sampah merata-rata perlu dikenakan hukuman yang berat dan setimpal seperti
saman wang tunai dan hukuman penjara serta mengadakan khidmat sosial secara percuma dalam tempoh yang telah ditetapkan. Justru itu, cadangan mengadakan program mendidik pesalah dengan memperbagaikan kegunaan sampah dan pengurusan secara positif seperti proses sekitar semula dan membuat baja kompos sebagai satu langkah yang bijak. Pelaksanaan undang-undang akan memastikan persekitaran sungai yang telah berlaku di Johor yang harmoni dapat diwujudkan. Oleh itu, semua pihak perlu menggambling tenaga untuk mengatasi isu ini. Sebagai kesimpulan, sudah terang lagi bersuluh bahawa pelbagai punca yang menyebabkan masalah pencemaran ini berlaku. Masyarakat harus sedar bahawa pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar adalah mustahak kerana kesannya telah pun dirasai pada hari ini. Pemimpin dunia seharusnya merencana kemajuan yang mengutamakan agenda pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar serta menukar sumber tenaga tidak boleh diperbaharui kepada sumber tenaga boleh diperbaharui. Berbekalkan tenaga profesional yang cekap dan teknologi yang tiada batasan hari ini, pastinya sebuah mekanisme dapat digunakan bagi memastikan pencemaran dapat dikurangkan serta menjamin kemajuan manusia sejagat. Pada pendapat saya, pencemaran sungai bukan sahaja menjejaskan kesihatan, malah sumber makanan dan aktiviti ekonomi, peningkatan kos geologi rawatan air, peningkatan kos untuk memulihkan sungai, kepupusan hidupan akuatik, kemusnahan tempat rekreasi semula jadi, banjir kilat serta terjejasnya aktiviti pelancongan. Sungai adalah nadi kehidupan dan milik kita bersama. Justru masyarakat merupakan ejen utama yang dapat membantu kerajaan mengurangkan masalah pencemaran sungai. Usaha menjaga dan memelihara sungai supaya sentiasa lestari adalah berkait dengan soal kesedaran dan sikap komuniti. Jika semua ahli masyarakat bersama menjaga sungai, kita akan dapat menikmati kualiti hidup yang lebih baik dan sihat. Pada pendapat saya, pencemaran alam sekitar perlu dihentikan kerana masa depan air, kualiti kehidupan sejagat dan kesejahteraan generasi masa hadapan berada di tangan kita. Seperti yang dibahaskan, pencemaran air memberi banyak kesan yang negatif. Maka kita haruslah menerap, mengajak dan mendidik masyarakat seluruhnya secara berterusan untuk terus memelihara dan memelihara alam sekitar sejagat. Saya rasa sudah tiba masanya masyarakat Malaysia mengamalkan gaya kehidupan yang mesra alam secara meluas dalam kehidupan seharian mereka, di samping turut terlibat sama secara aktif dalam usaha memelihara dan memelihara alam sekitar dan kualiti air negara. Kita sedia maklum, keadaan air semakin merosot dan musnah akibat daripada tangan-tangan kita. Hubungan masyarakat dan sumber air sememangnya rapat, malah kedua-duanya saling memerlukan. Namun, sekiranya alam sekitar seperti sungai musnah, maka yang rugi dan sengsara adalah masyarakat keseluruhannya. Justru peliharalah dan peliharalah alam sekitar dan air kita demi kesejahteraan manusia seluruhnya. Pada pendapat saya, sungai merupakan khazanah kurniaan Tuhan yang sangat besar fungsinya. Semua pihak perlu bekerjasama bagi memastikan keindahan dan kebersihan sungai terpelihara sehingga bila-bila masa. Marilah kita sama-sama hargailah sungai dan jagalah sungai untuk generasi yang akan datang, kerana air adalah sumber kehidupan utama manusia dan kehidupan lain. Segala perancangan pembangunan hendaklah dirancang dengan teliti agar tidak memberikan kesan negatif kepada alam sekitar.